Dan kami ingin membawa perhatian anda untuk bersama dengan seorang yang cukup istimewa bersama kami di studio hari ini. Kita bersama dengan YB, Senator Saraswati Kandasamy selaku Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi iaitu KUSKOP. Terima kasih YB bersama kami hari ini. YB sihat? Sihat. Okey, cukup bertenaga ya. Ya. Walaupun cuaca sejuk-sejuk macam ni ya. Ya. Okey, baik YB, mungkin bagi mereka yang menonton sekarang ini termasuk kita semua, kami tahu YB sekarang ni mempunyai portfolio yang baharu, tetapi sebelum itu mungkin YB boleh perkenalkan diri YB, latar belakang sedikit, sebab dengar khabar YB ni orang Pulau Pinang. Silakan YB. Saya memang dilahirkan di Pulau Pinang. Saya mempunyai 3 orang kakak. Saya anak bongsu dalam keluarga. Dan ibu bapa telah menjalankan perniagaan kedai makanan. Dan saya telah pergi ke sekolah rendah Tamil di Penang Road dan sekolah menengah konvent dan menengah tinggi di Hancang High School. Jadi saya telah belajar di sekolah Tamil, kebangsaan dan juga Cina. Wow, ketiga-tiganya YB ya. Lepas itu saya telah meneruskan pelajaran saya dalam jurusan undang-undang dan saya telah mendapat sarjana dalam jurusan undang-undang perniagaan antarabangsa. Wow, banyak tu achievement YB ya. Okey, dan YB memandangkan ini juga adalah kali pertama YB menyandang jawatan sebagai Timbalan Menteri di KUSKOP. Mungkin YB boleh kongsikan bagaimana YB menyesuaikan diri dan membahagikan masa dengan kerja dan juga kehidupan peribadi. Orang kata work-life balance lah. Okey, saya telah menjadi peguam selama 26 tahun. Lama. Dan dalam masa itu, 26 tahun itu saya memang workaholic. Saya mula bekerja pada pukul 8 dan sehingga pukul 8, 9 dan juga 365 days. Jadi, itu cara gaya hidupan saya. Lepas menjadi seorang menteri, saya memang meneruskan kerja saya. I still continue working seperti itu. Tetapi saya terpaksa lepaskan apa yang saya telah lakukan untuk 26 tahun. Itu balancing itu yang menjadi satu cabaran. Sebab saya telah 26 tahun menjadi peguam dan sekarang menjadi Timbalan Menteri, saya terpaksa melepaskan semua tanggungjawab yang saya telah ambil selama ni. Okey, faham. Okey, baik. Jadi itu antara cara YB menyesuaikan diri yang juga antara cabaran jugalah tadi seperti YB kongsikan ya. Betul. Jadi YB mungkin boleh kita mulakan, kalau YB dapat kongsikan kepada kami semua mengenai sedikit inisiatif dan juga usaha daripada KUSKOP untuk membantu para usahawan di luar sana. Okey, KUSKOP, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi mempunyai banyak inisiatif dari awal sebagai memberi latihan sehingga memberi pembiayaan dan juga pinjaman. Jadi khusus asas keusahawan startup coaching ataupun training coaching diberikan oleh Institut Keusahawan iaitu INSKEN. Jadi sesiapa yang ingin memulakan perniagaan ataupun memperbetulkan cara perniagaan, mereka boleh mendapat nasihat dan juga bantuan daripada INSKEN. Ini untuk startup. Dan mereka yang telah ingin menceburi dalam perniagaan tetapi tidak mencukupi dana, boleh mendapat dana daripada Tekun, SME Corp dan juga Amanah Ikhtiar. Dan terdapat berbagai jenis produk dana yang disediakan. Seperti Tekun ada memberi pembiayaan untuk sport yang dikatakan sebagai untuk satu galakan untuk sesiapa yang ingin menceburi dalam perniagaan yang mempunyai harapan untuk mengeksport barangan. Dan juga Tekun mempunyai SPUMI untuk masyarakat India yang ingin menceburi dalam perniagaan. Dan kita juga mempunyai BISMI di bawah SME Corp. Dan juga terdapat program-program lain seperti Prestige, iTekad dan program BEP
dilangsungkan oleh SME Bank. Baik. Dan kita juga mempunyai program di bawah Bank Rakyat. Jadi terdapat banyak program, banyak produk di bawah SME Bank, Bank Rakyat, SME Corp, Amanah Ikhtiar, dan juga kita memberikan banyak latihan. Tetapi cabaran untuk tahun ini, kita baru-baru melancarkan plan strategi untuk tahun 2023. Tetapi cabaran untuk tahun ini adalah kedudukan global, di mana kita IMF, International Monetary Fund, jangka akan ada pengecutan ekonomi, global ekonomi, kerana pengecutan ekonomi oleh Amerika Syarikat, Eropah dan juga China pada masa yang sama. Ini akan mempunyai kesan terhadap ekonomi kita, khususnya SME, kerana ini akan menyebabkan harga barangan melambung tinggi. Jadi ini adalah cabaran-cabaran yang kita kena tumpu, kita kena pekah kepada semua cabaran ini supaya pengusaha-pengusaha, usahawan baru tidak terjejas, ataupun usahawan yang telah pun berada dalam sektor perniagaan boleh menyesuaikan diri mereka. Dalam masa itu, pembiayaan ataupun dana seperti ini akan membantu mereka dalam masa singkat dan juga masa panjang. Banyak inisiatif yang telah YB kongsikan, dan seperti mana YB kongsikan juga pengecutan ekonomi itu yang dibimbangi ramai ya YB. Dan YB dah nama wanita hari ini, jadi pastinya kami juga ingin tahu apakah inisiatif khususnya buat usahawan wanita di luar sana. Okey, wanita kita ada program di bawah Kementerian KUSKOP, iaitu program pemerkasaan usahawan wanita puan. Yang ini adalah untuk wanita di dalam golongan B40 yang ingin menceburi dalam perniagaan minuman dan makanan, F&B. Okey. Dan kita juga ada program di bawah Tekunita dan juga di bawah Amanah Ikhtiar. Ini juga adalah pada tahun ini kita juga akan menggubal program-program baru untuk wanita supaya mereka boleh menceburi dalam bidang-bidang atau sektor-sektor yang akan membawa manfaat dalam erti kata cabaran global yang kita ada. Mungkin ada setengah sektor akan berkembang akibat daripada gelombang ataupun ekonomi yang pengecutan ekonomi di satu segmen di dunia boleh membawa kelebihan kepada satu segmen di sebelah lain. Jadi ini kita terpaksa pekah kepada apakah kehendak the global demand. Dan kita boleh membantu wanita-wanita untuk menceburi dalam bidang-bidang yang mempunyai tuntutan di dalam pasaran dalaman dan juga luar. Baik, itu antara inisiatif untuk memperkasakan usahawan wanita. Kita nak tahu juga apa agaknya perancangan dan juga inisiatif yang akan YB lakukan untuk membantu masyarakat India menerusi mitra. Mitra. Ya. Okey. Mitra sebenarnya mempunyai halal tuju yang baik. Tetapi telah mengalami banyak masalah dalam pelaksanaan. Jadi sekarang ini mitra telah diletak di bawah Jabatan Perdana Menteri dan kita menunggu pengumuman daripada Jabatan Perdana Menteri apakah program-program yang akan bakal diluluskan. Itu hanya boleh diketahui selepas bajet diumumkan. Tetapi di bawah KUSKOP, selain daripada mitra, kita ada program seperti yang saya katakan SPUMI dan juga program-program lain yang saya telah terangkan tadi juga boleh membantu kaum India dan juga wanita untuk mengambil bahagian. Dan kami juga, saya sedang berbincang dengan beberapa stakeholder untuk membangunkan program-program baru yang khusus kepada wanita India dan juga lelaki India, pemuda-pemuda India. Dan selepas ia
selepas ia dapat kebenaran daripada menteri, ia akan diumumkan. Okey, jadi boleh saya katakan yang KUSKOP inisiatifnya adalah supaya semua orang mendapat apa yang mereka mahukan, tidak ada sesiapa pun yang ditinggalkan di belakang. Dan mungkin YB di sini juga, kami di WHI sering kali bertanya kepada figura-figura hebat seperti YB, pesanan buat mereka, wanita-wanita di luar sana, mungkin usahawan wanita, sedikit motivasi buat mereka, YB. Saya berasa pada masa ini, ini adalah masa untuk wanita untuk menceburi dalam perniagaan secara sepenuh masa ataupun part time. Okay. Walaupun ada sebarang kekangan dari segi masa ataupun dari segi kewangan, mereka boleh, sekiranya masa, mereka boleh lakukan secara sambilan. Kalau ada kekangan kewangan, boleh jumpa pegawai-pegawai di agensi-agensi KUSKOP. Tetapi yang paling penting itu, wanita sekurang-kurangnya cuba untuk menceburi dalam perniagaan supaya mereka boleh meningkatkan pendapatan sekeluarga mereka. Kata kuncinya cuba. Jangan takut untuk cuba. Baik YB, dari Tapah ke Putrajaya, satu pencapaian yang cukup membanggakan. Jadi sebagai penutup, bolehkah YB kongsikan harapan dan juga aspirasi yang ingin YB capai sepanjang berada di KUSKOP ini? Okey, saya telah lancarkan satu program Impian Tapah. Itu semasa saya berkempen. Tetapi walaupun saya tidak menang, saya akan teruskan untuk mencapai semua janji-janji saya di dalam manifesto Impian Tapah. Salah satunya adalah untuk memberi peluang kepada wanita dari segi wanita dan juga remaja melalui kooperatif. Kooperatif movement adalah salah satunya yang boleh membawa manfaat secara keseluruhan dari segi lokasi. Sebab mereka boleh berkumpul, bukan saja berkumpul untuk berniaga. Jadi itu adalah satu inisiatif dari segi kementerian, itu adalah satunya yang saya telah berfikir dan saya telah mula berbincang dengan warga di Tapah. Jadi impian Tapah akan dicapai. Itu dia orang-orang Tapah yang sedang menonton sekarang ini. Apa pun kami ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada YB Saraswati Kandasamy dan semoga apa jua yang YB ingin lakukan di bawah KUSKOP buat tahun 2023 ini berjalan dengan lancar dan bagi kerjaya YB sendirilah ya. YB, terima kasih YB dan teruskan usaha YB. Dan itu dia tadi YB Senator Saraswati Kandasamy selaku Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Baik.